Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat tak? Sihat Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Semua duduk kat rumah ke duduk kat mana? Kat rumah. Duduk rumah. Ha, Dekat rumah. okey. Jangan pergi mana-mana lah. Lagi kena positif COVID pula. Tu tak payah sekolah pula. Aduh. Okey, jadi untuk hari ni saya nak mulakan kelas lah. Okey, sebelum sebelum ni saya buat sesi sesuai kenal tapi macam tak function, macam tak jadi sangat. Tak apa, saya tangguh sesi sesuai kenal tu. Saya buat masa kita jumpa dalam kelas nanti. Senang. So saya boleh kenal seorang-seorang. Okey? Yang mana yang dah perkenalkan diri pun, saya nak perkenalkan diri balik. Boleh? Malu. Mengada lah malu. Malu. Tipu, tak adanya malu. Saya introvert. Okey, so saya akan share. Pengenalan kepada Pak Kaunan. Okey. 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 Components. Okey. Jadi untuk kelas kita hari ini saya akan mulakan topik yang pertama iaitu pengenalan kepada perakaunan. Jadi apa topik yang kita akan cuba cover untuk kelas kita hari ini? Nampak? Nampak. Okey, jadi hasil pembelajaran yang kita nak cuba capai untuk kelas kita hari ini pertama sekali awak boleh menyatakan maksud perakaunan. Yang kedua, awak boleh membandingkan fungsi simpan kira dan perakaunan. Yang ketiga, awak boleh menyatakan maksud kitaran perakaunan. Lepas tu awak boleh lakar kitaran perakaunan. Seterusnya awak boleh terangkan setiap peringkat dalam kitaran perakaunan. Seterusnya menerangkan subbidang perakaunan. Okey? Seterusnya, kita tengok kepada maksud perakaunan. Apa itu perakaunan? So, perakaunan ni adalah satu perekodan urus niaga keuangan yang berlaku dalam organisasi perniagaan dan juga bukan perniagaan secara sistematik, termasuklah prestasi perniagaan, kedudukan keuangan, perancangan dan juga analisis keuangan. Okey, itu maksud perakaunan. Seterusnya, apa beza ataupun apakah perbandingan yang berlaku antara simpan kira dan juga perakaunan? Okey, kita tengok kat sini. Simpan kira ni macam mana? Simpan kira ni perekodan urus niaga secara sistematik yang berdasarkan sistem catatan bergu. Yang kedua, skopnya adalah hanya merangkumi. Okey, kejap. Kawan-kawan nak join. Okey. Skopnya adalah hanya merangkumi, mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod dan juga melapor rekod perakaunan. Okey, tu simpan kira. Perakaunan macam mana? Perakaunan ni perekodan urus niaga secara sistematik tentang, okey kejap, kawan nak join. Sekejap, ada gangguan sikit. Alright. Okey, perakaunan ni adalah satu perekodan urus niaga secara sistematik tentang prestasi perniagaan, kedudukan keuangan, perancangan dan juga analisis keuangan. Macam mana pula dengan skop dia? Skop dia merangkumi semua skop simpan kira tu, tetapi dia ada lagi tambahan dia, iaitu aktiviti menganalisis, mentaksir, merancang, menilai dan juga merumus. Jadi, perakaunan ni juga dia akan membantu pengguna dalaman dan juga pengguna luaran penyata kewangan tu dalam membuat keputusan dalam dia punya perniagaan tu. Okey, dia berdasarkan perakaunan, dia boleh tengok prestasi perniagaan dia, dia boleh analisis macam mana dia nak meningkatkan keuntungan untuk perniagaan dia and so on. Okey? Setakat ni faham? Simpan kira ni dia adalah skop yang lebih kecil daripada perakaunan sebenarnya. Simpan kira ni basic saja. Nanti kalau awak belajar, awak akan tahu apa itu debit kredit. Simpan kira setakat itu saja. Perakaunan ni meluas. Dia daripada rekod, kumpul, susun, simpan. Lepas tu daripada perekodan awak tu, awak boleh buat analisis. Okey, awak boleh buat keputusan. Awak boleh buat awak boleh tengok prestasi perniagaan awak macam mana. Awak boleh fikir macam mana awak nak tambah hasil untuk perniagaan awak. Macam mana awak nak tambah untung untuk perniagaan awak. Okey, kejap. Ada orang nak masuk. Okey, itu perakaunan. Faham tak? Seterusnya kita tengok maksud kitaran perakaunan. Okey, maksud kitaran perakaunan ni adalah merupakan tata cara penyediaan rekod perakaunan
yang bermula daripada dokumen sumber sehinggalah catatan penutupan akaun. Okey, kita tengok macam mana kitaran perakaunan ni. Okey, awak nampak tak kitaran perakaunan tu? Nampak. Nampak. Yang dalam bulatan tu, nampak? Nampak. Okey, kejap. Zul nak masuk. Nampak. Okey. Bermula daripada mana tadi? Bermula daripada mana? Dia punya maksud kitaran. Dokumen. Dia bermula daripada dokumen sumber dan berakhir dengan Catatan. Kewangan. catatan penutupan Catatan. akaun. Okey. Awak tengok kitaran perakaunan tu ada berapa step? 8. Yes, 8 step. Okey, kita akan bermula daripada dokumen sumber. Okey, daripada dokumen sumber tu kita pindahkan ke dalam buku catatan pertama. Okey. Dokumen sumber ataupun dokumen perniagaan lah. Sebab dokumen perniagaan ni dia merangkumi dokumen sumber dan juga dokumen bukan sumber. Okey. Okey, daripada dokumen perniagaan tu kita pindah kepada buku catatan pertama ataupun yang awak biasa dengar journal. Okey, journal tu buku catatan pertama. Okey, lepas tu daripada journal, daripada buku catatan pertama tu awak akan pindah ke ledger. Okey. Ledger tu kalau awak biasa dengar T account. Biasa dengar tak T account? Kalau tak biasa dengar tak apa, nanti dia tengok. Alright. Okey, daripada ledger kita pindah kepada imbangan duga. Okey, imbangan duga ni penting. Debit kredit awak kena seimbang ataupun debit kredit awak kena sama jumlah dia. Kalau tak sama, kalau tak imbang, kalau lebih kurang, maksudnya ada kesalahan dalam catatan awak. Okey, itulah uniknya perakaunan. Okey, awak perlu imbang. Okey, daripada imbangan duga, awak akan buat pelarasan. Okey, awak pelarasan sekiranya ada, biasanya dia akan ada macam hasil terdahulu ataupun hasil belum terperoleh. Okey, ada belanja belum bayar, ada belanja dah bayar. Okey, nanti awak akan nampak pelarasan tu. Okey, selepas pelarasan, awak akan dapat imbangan duga selepas pelarasan ataupun imbangan duga terselaras. Maksudnya selepas awak buat pelarasan tu, imbangan duga dah terselaras lah. Okey, lepas tu daripada imbangan duga yang dah terselaras tu, awak akan sediakan penyata kewangan. Okey, lepas awak sediakan penyata kewangan, awak pun buatlah catatan penutupan. Okey, itu adalah kitaran perakaunan. Awak kena ingat daripada awak start belajar hari ni, awak kena ingat sampailah bila-bila. Mana tahu nanti awak nak sambung akaun kan, nak sambung kat U ke, nak sambung kat matrik ke, kitaran perakaunan ni lah yang awak akan ingat, yang awak perlu guna. Okey, ni yang awak kena ingat. 8 step ni awak perlu ingat, awak perlu lekat dalam kepala awak 8 step kitaran perakaunan ni. Okey, faham tak? Faham. Okey. Ingat tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, nanti awak cuba ingat. Okey, kitaran perakaunan ni sangat-sangat penting untuk awak ingat. Sebab awak pergi mana-mana pun, awak nak sambung bidang perakaunan ke apa, dia based on the kitaran perakaunan tu. Dia punya step by step. Alright? Okay. Next. Alright, kita tengok satu persatu pula. Peringkat dalam, saya tertinggal. Peringkat dalam kitaran perakaunan. Okay, pertama sekali, dokumen perniagaan. First step. Okay, dokumen perniagaan. Okay, dokumen perniagaan ni apa? Dia terdiri daripada dokumen sumber dan juga, okay sorry, bunyi lori. Saya duduk kat pejabat, so dengarlah kereta lori lalu lalang kat belakang ni. Okay, dokumen perniagaan ni terdiri daripada dokumen sumber dan juga dokumen bukan sumber. Okay, yang difailkan secara sistematik untuk awak mudah buat rujukan pada masa akan datang. Okay, dokumen perniagaan ni juga adalah satu bukti bertulis sesuatu urus niaga. Dokumen perniagaan. Okay, apa itu dokumen sumber dan apa itu dokumen bukan sumber? Nanti kita tengok dalam topik yang seterusnya. Okay, dokumen perniagaan ni, okay, saya bagi contoh resit. Biasa awak pergi kedai, awak beli barang, lepas tu awak bayar kat cashier, and then cashier bagi awak, dia bagi baki dengan Resit. dia bagi resit. Cash tu tak kira lah, kita kira yang resit tu. Okay, resit tu adalah sebagai dokumen perniagaan. Sebagai bukti awak ada buat urus niaga dengan dia. Betul tak? Betul. Selain daripada resit, apa lagi yang awak biasa tengok? Bukti dokumen perniagaan. Bil. Okay. Bil. Bil pun boleh. Bil pun satu bukti ataupun satu
dokumen yang kita perlu rekod dalam perakaunan kita. Okay, biasanya perniagaan pun dia pun guna juga biar trade masuk dalam perakaunan. Okay. Lagi, okay, contoh awak bayar yuran PABG. Awak dapat apa? Resit. Tu pun kira resit juga. Resit tu pun masuk dalam terdiri daripada dokumen perniagaan juga. Dia masuk dalam kategori dokumen perniagaan juga. Kucing, sorry. Okay, yang kedua, second step. Buku catatan pertama. Okay, buku catatan pertama ni apa? Buku yang kita guna untuk kita rekod butiran urus niaga. Okay, apabila dokumen sumber ni diterima ataupun apabila dokumen sumber tu dikeluarkan ataupun diberi kepada pihak yang satu lagi lah, kita berurus niaga. Kita sebagai pembeli, kita bagi pada penjual, penjual bagi pada pembeli. Okay, seperti tarikh, amount, butiran yang mana butiran tarikh, amount, jumlah ataupun apa barangan tu, berapa kuantiti tu, semua tu kita rekod dalam buku catatan pertama. Okey, buku catatan pertama ni dia terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan juga buku tunai runcit. Okey, jurnal khas ni dia banyak pula pecah dia. Okey, dia ada jurnal jualan, dia ada jurnal belian, dia ada jurnal pulangan jualan, dia ada jurnal pulangan belian. Okey, nanti awak akan belajar dalam dia punya satu bab untuk jurnal. Right? So buku catatan pertama ni basically, okay, daripada dokumen tadi, okay, kita buat urus niaga, kita dapat dokumen kan. Okay, contoh kita buat, saya sebagai company, okay, Laila Tekstil. Okay, saya jual kain. Lepas tu saya supply kain kepada siapa nama? Hazira. Okay, Hazira Tekstil. Okay, Hazira Tekstil. Dia beli kain daripada saya. Okay, saya supply kain. And then saya bagi satu dokumen. Okay, dokumen tu saya bagi invoice. Okay, nanti awak kena apa tu invoice. Okay, saya bagi invoice. Okay, daripada invoice tu, dalam invoice tu ada tarikh, ada amount, ada butiran macam apa kain awak beli. Awak beli kain apa? Kain pasang ke, kain lansir ke, baju Melayu ke. Okay, lepas tu kuantitinya berapa. Okay, semua yang ada dalam, semua maklumat yang ada dalam invoice tu, kita akan pindahkan. Invoice tu dokumen perniagaan, okay? Okay, semua maklumat dalam invoice tu kita akan pindahkan ke dalam buku catatan pertama. Maksudnya kita akan catat apa yang kita beli, berapa amount dia, tarikh dia bila, butiran dia apa barang yang kita beli, apa barang yang kita jual. Okay, tu buku catatan pertama. Setakat ni faham? Faham. Faham. Mak Jo faham? Faham. Tak. Faham. Okay, Mak Jo tak faham kat Tak. mana? Faham ke tak, Mak Jo? Faham. Catatan pertama tak faham. Okay, buku catatan pertama ni basically dia satu buku yang kita akan rekod daripada dokumen perniagaan tadi. Okay, kita buat urus niaga, kita dapat dokumen perniagaan. Okay, saya bagi contoh mudah lah. Okay, awak beli KFC. Okay, awak beli KFC. Lepas tu, awak bayar kat cashier. And then, cashier bagi duit kat awak. Sekiranya ada baki. Kalau tak ada baki, dia bagi resit je lah. Okay, dia bagi resit kat awak. Resit tu adalah satu dokumen. Tapi tu sebagai personal lah. Tapi saya bagi contoh yang awak boleh nampak. Okay, dapatlah resit tu. Okay, daripada resit tu, awak rekod ke dalam jurnal ataupun buku catatan pertama. Apa yang awak beli? Tarikh hari ni, 24 bulan 3. Apa butiran dia? KFC. Amount dia berapa? RM30. Okay, tu je lah yang awak catat dalam buku catatan pertama. Awak catat balik maklumat daripada dokumen perniagaan tu sebab awak nak simpan dalam buku catatan pertama. Faham tak? Nanti awak akan nampak buku catatan pertama tu macam mana. Faham tak setakat ni? Faham. Okay. Tu maksud dia step by step. Kita nampak akauntan. Okay, daripada dokumen perniagaan kita pindahkan ke buku catatan pertama. Okay, seterusnya. Alright. Seterusnya, kita pindah daripada buku catatan pertama tu, kita pindah ke ledger. Okay, kita pindah ke ledger. Ledger ni, nama lain dia kita boleh buat account ataupun T-account. Okay, daripada catatan dalam buku catatan pertama tu, kita akan pindahkan ke dalam ledger dengan menggunakan sistem catatan bergu. Okay, sistem catatan bergu ni maksudnya debit kredit lah. Sistem catatan bergu ni macam mana? Okay, nanti awak akan belajar. Okay,
Yang penting awak kena tahu daripada buku cerita pertama tu awak akan kena pindah pula maklumat daripada buku cerita pertama tu ke ledger. Okey, daripada ledger pula awak kena pindah kepada imbangan duga. Okey, step yang keempat, imbangan duga. Maksudnya senarai baki bagi semua akaun dalam ledger tu awak perlu senaraikan dalam imbangan duga untuk awak tengok sama ada catatan bergu awak tu betul ke tidak. Okey, kalau sebelah debit dan kredit amountnya sama, amountnya seimbang, maksudnya betul lah tu. Okey, betul lah tu awak punya catatan. Tapi kalau lebih kurang, maksudnya debit kurang, kredit lebih, ada problem lah. Awak punya catatan tu mesti ada yang salah. Okey, imbangan duga ni kena sama ataupun kena seimbang. Faham tak? Faham. Faham saja Azirah ni. Okey, siapa lagi yang tak faham? Faham tak? Yang lain. Yang lain faham tak? Faham. Faham kan? Okey, daripada ledger kita pindahkan ke imbangan duga. So, imbangan duga ni maksudnya awak catat semua senarai baki akhir daripada akaun dalam ledger tu. And then awak tengok betul ke tak debit kredit yang awak catat tu. Alright? Tu imbangan duga. Seterusnya. Okey, apa ni? Okey, sorry. Okey, step yang seterusnya. Pelarasan. Okey, pelarasan ni macam mana? Urus niaga yang diselaraskan pada tarikh imbangan dalam jurnal am dan juga ledger. Seperti pelarasan hasil dan belanja, susut nilai aset, peruntukan utaragu dan juga ketinggalan catatan. Okey, maksudnya kalau ada item yang seperti itu, maksudnya awak kena buat pelarasan. Okey, pelarasan akan dibuat dalam jurnal am dan akan dipindahkan ke dalam ledger untuk menentukan baki yang terkini bagi akaun-akaun berkenaan. Okey, maksudnya betul lah, kita kan daripada buku catatan pertama kita pindah ke ledger. Jadi bila ada pelarasan, kita kena betulkan di jurnal dulu. Okey, kita betulkan di jurnal dulu. And then kita daripada pembetulan daripada jurnal tu kita kena buat pembetulan dalam ledger juga. Okey, dia step by step. Okey, kalau sebelum tu kita buat kita buat perubahan ataupun kita buat penambahan, pengurangan yang kat dalam ledger pun kita kena buat benda yang sama. Okey, supaya catatan tu konsisten. Catatan tu sistematik dan catatan tu tidak tertinggal. Okey, tu pelarasan. Seterusnya daripada pelarasan, awak perlu buat imbangan duga terselaras. Okey, maksudnya senarai baki bagi semua akaun termasuk akaun yang telah diselaraskan pada tarikh imbangan. Dan imbangan duga terselaras ni dia bertujuan untuk menguji ketepatan catatan berguna ledger. Samalah. Okey. Imbangan duga ni memang function dia untuk menguji ketepatan catatan bergu. Okey, debit kredit awak tu betul ke tidak. Daripada imbangan duga tu awak boleh nampak betul ke tak catatan debit kredit awak. Okey, imbangan duga terselaras ni beza dia cuma imbangan duga tu disediakan selepas awak buat pelarasan. Tu imbangan duga terselaras. Tadi kan imbangan duga saja. Imbangan duga saja maksudnya kita tak buat apa-apa pelarasan lagi. Okey, selepas imbangan duga tu ada pelarasan. Okey, daripada pelarasan itulah kita sediakan imbangan duga terselaras. Maksudnya kita tulis senarai baki akhir yang terkini yang setelah kita buat pelarasan tadi. Itulah imbangan duga terselaras. Okey, faham setakat tu? Faham. Faham. Okey, tak apa. Walaupun awak macam sama-sama ataupun kurang faham, tak apa. Nanti bila awak masuk bab dia, saya akan terangkan lagi detail. Dan awak akan lagi nampak. Okey, yang ni kita sebagai pengenalan saja. Okey. Dalam bidang perakaunan kita ada 4 sub bidang dia, iaitu perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan, percukaian dan juga pengauditan. Okey. Kita tengok satu persatu. Okey, perakaunan kewangan ni macam mana? Okey, perakaunan kewangan ni dia menyediakan pelaporan maklumat perakaunan dalam bentuk penyata kewangan, dan penyata kewangan tu juga digunakan oleh pengguna dalaman dan juga pengguna luaran untuk membuat keputusan. Okey, daripada penyata kewangan tu pengguna dalaman dan pengguna luaran perakaunan ni dia boleh tahu prestasi perniagaan. Dia boleh tahu analisis, dia boleh analisis perniagaan tu. Adakah bermasalah ataupun dia ada problem dekat produksi dia, production dia. Dia ada problem dekat perbelanjaan dia, maksudnya dia terlebih belanja ke situ. Daripada penyata kewangan tu dia boleh buat keputusan. Okey, macam mana dia nak handle supaya
perniagaan dia tu lebih baik dalam pengurusan dia. Okey. Perakaunan pengurusan ni menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman, iaitu antara skop kerja dia adalah kawalan, perancangan dan juga pengurusan pengeluaran. Okey, sama lebih kurang dia tadi. Maksudnya perakaunan pengurusan ni dia boleh tengok daripada penyata kewangan tu, dia boleh buat perancangan. Okey, dia boleh buat pengurusan dari segi pengeluaran daripada syarikat dia. Adakah dia perlu tambah lagi kuantiti pengeluaran dia, ataupun dia perlu kurangkan, ataupun apakah kuantiti yang optimum untuk pengeluaran supaya dia tak akan efek kepada perniagaan, maksudnya terlebih belanja ke, ataupun dari segi tenaga buruh tu ataupun tenaga kerja tu sesuai tak untuk pengeluarannya sebegitu banyak ataupun sebegitu sikit. Kita tengok pada pengurusan tu. Pengurusan tu kita boleh buat berdasarkan penyata kewangan. Okey, penyata kewangan ni dia boleh tunjuk semua. Okey, prestasi perniagaan pun kita boleh nampak, hasil perniagaan pun kita boleh nampak, belanja perniagaan pun kita boleh nampak. Okey, daripada penyata kewangan tu semua benda kita boleh nampak. Okey. Seterusnya. Okey, pengauditan dan percukaian. Okey, pengauditan ni dia meliputi kerja memeriksa dokumen perniagaan dan juga rekod kewangan untuk mengesahkan rekod maklumat perakaunan ni betul dan tepat. Okey, juru audit ni memastikan penyata kewangan yang disediakan mematuhi piawaian perakaunan yang diterima umum. Okey, audit ni dia macam polis lah dalam perakaunan. Okey, audit ni dia akan check. Okey, accountant ni lain, juru audit ni lain. Okey, accountant ni dia akan sediakan penyata kewangan tadi. Okey, lepas tu juru audit ni dia akan audit balik penyata kewangan tu, adakah betul yang accountant tu laporkan dalam penyata kewangan tu. Adakah dia tipu atau dia macam aset dia tu dia tulis lebih banyak. Maksudnya nak bagi nampak dia punya perniagaan tu perform. Nak bagi nampak perniagaan dia tu baik. Nak bagi nampak perniagaan dia tu untung. Okay. So audit lah yang akan detect semua tu. Okay. Audit lah yang akan check semua tu. Sama ada betul ke tak laporan penyata kewangan yang disediakan accountant tu. Okay. Kalau terbukti salah ataupun terbukti ada penipuan, accountant tu boleh diambil tindakan lah sebagai satu jenayah. Okay, sebab dia tipu kan. Dia sebab apa? Sebab apa accountant ni dia nak tipu penyata kewangan? Sebab kalau dekat penyata kewangan tu, pelabur dia boleh tengok. Okay, pelabur boleh tengok, and bila pelabur tu tengok, perniagaan ni macam untung lah. Untung dia banyak, aset dia pun banyak kan. Lebih banyak daripada liability. So dia macam kalau kita melabur dalam syarikat ni, lebih untung. Jadi tu yang accountant syarikat tu nak. Okay. Accountant syarikat tu nak nampak yang syarikat dia tu untung, and then menarik lebih ramai pelabur masuk ke dalam perniagaan dia atau masuk ke dalam syarikat dia. Tu function dia nak cantikkan penyata kewangan tu. Tapi dia ada pengauditan. Maksudnya audit itulah yang akan periksa. Audit itulah yang akan check. Audit ni dia macam polis lah dalam perakaunan. Dia akan check kalau ada tipu dalam penyata kewangan tu. Okey. Okey, seterusnya percukaian. Okey, percukaian ni dia merancang hal-hal percukaian dan juga menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Lepas tu penasihat cukai ni akan berikan nasihat dalam hal-hal pengurusan percukaian perniagaan. Okey, cukai ni biasalah. Okey, biasa yang terlibat adalah LHDN ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri. Itulah yang akan kira ataupun yang akan bagi tahu awak cukai awak berapa, peratusan dia macam mana. Okey, based on you punya perniagaan. Kalau perniagaan you besar, maka banyaklah cukai yang kena bayar. Kalau perniagaan you kecil, lebih kurang sikit lah daripada yang besar tu. Okey, yang personal pun kita ada cukai kan, betul tak? Nanti awak kerja lah. Sekarang ni awak tak ada cukai sebab awak student. Okey, awak tak ada pendapatan. Nanti awak ada pendapatan, awak akan ada cukai. Okey, awak kena bayar cukai persendirian. Tapi tu bukan cukai perniagaan lah, cukai perniagaan lain. Okey, cukai perniagaan ni based on pada syarikat tu lah. Kalau syarikat tu ada keuntungan besar-besar, so banyaklah cukai dia kena bayar. Okey, itu biasa. Alright.
kalau syarikat besar-besar ni kena bayar cukai. Kalau awak tak bayar cukai, maksudnya awak tak menjalankan tanggungjawab awak sebagai seorang warga negara ataupun saya tak tahulah berkat ke tak hasil perniagaan awak tu sebab awak tak bayar cukai, saya tak tahu. Tapi cukai ni mungkin satu kewajipan, satu tanggungjawab sebab cukai ni pun dia membantu orang yang memerlukan. Okay, daripada cukai ni duit cukai tu kerajaan akan gunakan untuk kebajikan masyarakat. Betul tak? So kalau tak bayar cukai saya tak tahulah. Okay. Tapi jangan tak bayar cukai, bayarlah cukai. Okay, walaupun awak rasa macam LHDN ni tak tahu pun. Okay, ada setengah perniagaan dia tak daftar tau. Tapi perniagaan dia maju. Okay, perniagaan dia maju and then dia untung banyak. Tapi dia tak daftar perniagaan dia and LHDN tidak tahu kewujudan perniagaan tu ataupun syarikat tu. And jadi LHDN tak tahulah dia punya cukai. Maksudnya yang owner kepada syarikat tu dia tak bayar cukai lah sebab dia tidak mendaftarkan syarikat dia dalam SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kalau dia daftarkan, memang LHDN minta lah cukai daripada syarikat dia sebab dia dapat untung, sebab dia jual, sebab dia company kan, company ataupun satu perniagaan ni memang kena ada cukai dia. Tapi dia based on peratusan lah macam mana cara pengiraan dia. Okay. Lagi kita ada apa lagi? Okay. Seterusnya kita tengok hubung kait fungsi perekonomian kewangan. Okey, apa hubung kaitnya? Okey, pengauditan dengan percukaian lah. Okey, hubung kait dia. Maksudnya, juraaudit ni dia periksa laporan kewangan secara menyeluruh and then laporan audit tu akan dikeluarkan lah. Alright. So, laporan kewangan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan audit, maksudnya dia adalah tepat dan juga boleh dipercayai kerana dia telah menetapi semua piawaian perekonomian. Maksudnya daripada juraaudit tu dah audit awak punya penyata kewangan ataupun awak punya laporan kewangan and then laporan tu pula dia keluarkan and then dia cakap wajar tanpa pengecualian. Maksudnya ada note dia, wajar tanpa pengecualian maksudnya awak punya laporan kewangan tu betul, tepat dan boleh dipercayai sebab awak menetapi semua piawaian perekonomian. Okey, pencukaian ni pula penyata kewangan yang telah diaudit digunakan untuk membuat taksiran cukai. Okey. Seterusnya, pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira semua pelepasan cukai dapat ditentukan daripada penyata kewangan. Okey, maksudnya penyata kewangan yang telah diaudit. Penyata kewangan yang telah diaudit maksudnya penyata kewangan itulah yang dipercayai. Okey, maksudnya penyata kewangan itulah telah melepasi roadblock, telah melepasi pemeriksaan polis dalam perekonomian tadi. Okey, pemeriksaan juraaudit tadi. Okey, lepas dia melepasi juraaudit ataupun dia telah melepasi pengauditan, maksudnya penyata kewangan tu boleh dipercayai lah sebab dah audit dah kan. Jadi daripada penyata kewangan tu LHDN ataupun yang berkenaan dengan cukai lah. Tapi kalau negara kita, LHDN lah kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri. So dia akan buat taksiran cukai daripada penyata kewangan tu. Okey, kalau dia nampak untung banyak, banyaklah cukai awak kena bayar. Kalau untung sikit, sikit lah cukai yang awak kena bayar. Okey, dia tak adalah membebankan peniaga-peniaga. Alright. Jadinya untuk hari ini saya rasa setakat itu sahaja. Thank you. Ada apa-apa soalan?